Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi pada kali ini dalam siri memahami subjek tasawuf Islam. Dan insyaAllah hari ini kita akan mempelajari ajaran tasawuf Islam kita tempat pelajaran 2, unit 2, amalan yang berkaitan dengan pegangan akidah. Jadi mudah-mudahan di akhir pelajaran nanti, pertama, pelajar-pelajar dapat menyatakan pegangan akidah yang benar. Yang kedua, maksud dan kepentingan doa. Yang ketiga, maksud dan kepentingan zikir. Yang keempat, maksud dan kepentingan tawakal. Yang kelima, maksud dan kepentingan taubat. Dan yang keenam, pelajar-pelajar dapat menyatakan maksud dan kepentingan mujahadah. Dan akhir sekali, pelajar-pelajar dapat menjelaskan maksud dan kepentingan muhasabah. Tapi sebelum ini kita telah pun belajar dalam pelajaran yang lepas, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan akidah. Jadi hari ini kita nak tengok apa dia akidah yang benar, pegangan akidah yang benar. Tapi sebelum tu, harapan saya pelajar-pelajar, pelajar telah ada buku teks tasawuf Islam tingkatan 4 dan juga pelajar telah menyediakan buku kerja PDPC berfokus ke SSM tasawuf Islam tingkatan 4 dan juga sebagai rujukan buku nota lengkap eksplorasi ikhlas tasawuf Islam ke SSM tingkatan 4 dan tingkatan 5. Apakah dia pegangan akidah yang benar? Dia ada 4 sini, pegangan akidah yang benar. Pertama, pegangan akidah itu mestilah berasaskan tauhid, berasaskan mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Pegangan kita, akidah kita yang pertama mestilah menjurus kepada mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Kalau pegangan tauhid itu, pegangan akidah itu menyebabkan kita syirik kepada Allah, maka dia adalah merupakan pegangan yang salah. Dan hadis Rasulullah serta pendapat sahabat-sahabat Rasulullah dan dalil akli dan logik akal tak boleh dipikirkan oleh akal manusia. Maka kalau bertentangan dengan ini, maka dia adalah akidah yang salah yang mesti kita jauhi, kerana dia merupakan akidah yang menyebabkan kita sesat daripada Allah. Dan yang keempat, istilah akidah yang benar itu telah berlandaskan ilmu, iman dan amal. Itu ciri pegangan akidah yang benar. Seterusnya, amalan yang berkaitan dengan pegangan akidah. Ini antara amalan-amalan yang patut kita lakukan untuk menguatkan akidah kita, untuk menjadikan akidah kita lebih mantap. Pertama, berdoa. Ini ada 2, 4, 6 dalam subjek kita ni, yang dalam subjek tasawuf Islam ni yang akan kita pelajari ada 6. Sebenarnya banyak lagi amalan-amalan yang boleh kita lakukan yang berkaitan dengan pegangan akidah, yang boleh menjadikan pegangan akidah kita itu menjadi lebih mantap dan lebih kuat. Tapi dalam bab ini, dalam pelajaran kita ni, kita hanya membincangkan 6 jenis ini saja. Sebenarnya banyak lagi. Seperti solat, bersedekah, semua sekali itu perkara-perkara yang boleh membawa kebaikan, dia boleh menyebabkan akidah kita tu lebih mantap, lebih kita mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam pelajaran ini hanya 6 saja yang akan kita bincangkan secara lebih detail. Yang pertama, doa. Apakah yang dimaksudkan dengan doa? Doa ialah permohonan. Permohonan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala secara terus bagi menyelesaikan segala masalah rohani dan jasmani, dunia dan akhirat, sama ada untuk dirinya sendiri atau untuk saudara mara, sahabat handai dan seterusnya, untuk kaum muslimin dan muslimat. Ini maksud doa, pengertian doa. Permohonan seorang hamba terhadap Allah.
Permohonan seorang hamba terhadap Allah secara terus, secara direct kepada Allah, itu namanya doa. Ini juga pengertian doa, artinya memohon atau meminta sesuatu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh orang-orang Islam supaya berdoa atau meminta sesuatu kepadanya. Yang mana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Mu'min ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maksudnya, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, takbur daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjelaskan, Allah menyuruh umatnya supaya berdoa kepadanya, kerana Allah akan memperkenankan permintaan orang-orang yang berdoa. Begitu juga firman Allah lagi, was'alullaha min fadlih. Mintalah kepada Allah daripada kelebihan-kelebihannya. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Seterusnya adab berdoa. Adab berdoa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mencontohkan adab-adab seseorang Muslim berdoa kepada Allah. Tata cara berdoa penting diketahui seorang Muslim agar doa segera diijabah, segera ditunaikan oleh Allah, sekaligus menjaga adab kepada Allah. Adab berdoa. Adab berdoa. Kita hendak berdoa, kita mestilah mengikut adab-adab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendak minta sesuatu daripada orang, misalnya kita mesti ada cara dia, ada tata cara dia, ada adab dia. Begitu juga kita nak berdoa kepada Allah, mesti ada tata cara dia, mesti ada adab dia. Antara adab dia, yang pertama, kita mesti mencari waktu yang mustajab, waktu yang dinyatakan oleh Allah, dinyatakan oleh Rasulullah, waktu yang Allah akan terima permintaan kita. Okay, pertama antaranya ialah pada hari Arafah. Hari Arafah. Kemudian pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Yang ketiga pada hari Jumaat selepas waktu asar. Kemudian pada waktu sahur, iaitu 1/3 malam. 1/3 malam yang terakhir. Dekat-dekat nak subuh tu. Yang kedua, kita cari tempat yang mustajab, suasana yang mustajab, iaitu ketika perang. Ketika perang. Yang kedua, semasa turunnya hujan. Yang ketiga, semasa kita sedang sujud kepada Allah dalam solat, ataupun antara azan dan iqamah. Separuh azan sebelum iqamah tu, itu antara tempat ataupun masa ataupun keadaan yang antara keadaan yang mustajab, Allah terima doa kita. Dan seterusnya, semasa hendak berbuka puasa. Semasa hendak berbuka puasa ini antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Seterusnya, kita hendak berdoa, kita sunatkan menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Ini adab dia, menghadap kiblat dan mengangkat tangan. Yang keempat, meminta dengan merayu. Dan keadaan merayu itu melembutkan suara. Kita minta dalam keadaan kita lunakkan suara, lembutkan suara. Jangan terlalu kasar, ataupun bahasa-bahasa yang kita gunakan mestilah bahasa yang lembut. Yang kelima, tidak berlebihan menyusun kalimah doa. Janganlah bahasa kita terlalu puitis, terlalu berbunga-bunga. Yang keenam, mestilah khusyuk. Itu merendahkan diri dan penuh mengharap supaya Allah terima segala doa kita, segala permintaan kita. Yang ketujuh, yakin. Kita mestilah yakin bahawa doa kita itu akan diterima oleh Allah, akan dimakbulkan oleh Allah. Yang ke-8, mengulang-ulang dan merengek saat berdoa. Kita ulang-ulang permintaan kita tu. Misalnya 2 kali ke 3 kali, misalnya Allah, ya Allah, berilah kesembuhan kepada penyakit yang aku alami ini, ya Allah. Ulang lagi 2-3 kali dan sebagainya. Yang ke-9, dimulai dengan memuji Allah. Kena puji Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, wal aqibatu lil muttaqin. Kemudian kita pun
dan berselawat kepada Rasulullah. Dimulai dengan memuji Allah dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya kita mestilah banyak bertaubat. Banyak bertaubat, istighfar kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita akan diterima oleh Allah. Yang ke-11, menghindari mendoakan keburukan. Kita hendaklah menghindari doa keburukan, sama ada kepada diri kita ataupun kepada orang lain. Jangan kita mendoakan keburukan kepada seseorang. Dan yang ke-12, menghindarkan makanan dan harta yang haram. Elakkan diri daripada memakan makanan haram ataupun memakai ataupun mengambil harta yang haram. Ini antara adab, 12 adab yang boleh kita ikuti untuk menjadikan doa kita tu lebih mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kesan berdoa. Kesan doa, hikmah berdoa. Pertama, supaya Allah memakbulkan segala usaha dan cita-cita yang baik. Yang kedua, mendidik jiwa sentiasa mengingati Allah dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Yang ketiga, dapat melatih diri supaya bersabar, redha dan bersyukur dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang keempat, akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, akan berjaya menjadi pelajar yang rajin dan cemerlang. Dan yang keseterusnya, menjadi pelajar yang patuh dan taat kepada ibu bapa dan guru. Ini antara hikmah lagi, mendidik jiwa supaya sentiasa mengingati Allah dalam keadaan senang dan susah. Kemudian sentiasa dikasihi dan diridai oleh Allah sebagai satu usaha setelah kita berusaha dengan cara yang lain. Ketika kita telah buat, maka kita serahkan kepada Allah. Kemudian dapat melatih diri untuk bersabar, bertawakal dan bersyukur dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya peranan doa. Peranan doa dalam membina kejayaan hidup. Pertama, doa merupakan satu pengharapan yang dipohon oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala setelah segala usaha dan ikhtiar dilakukan dengan sempurna dan bersungguh-sungguh. Yang kedua, melalui doa manusia dapat berfikiran positif untuk mencapai kejayaan yang cemerlang dan gemilang dalam perjuangan dan kehidupan mereka. Dan yang ketiga, doa menjadikan manusia tidak akan kecewa di sebalik kegagalan-kegagalan yang dialaminya, kerana menyedari bahawa usaha dan bekerja keras perlu dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Dan yang keempat, melalui doa manusia menyedari bahawa dia sebenarnya tidak keseorangan dalam melayari kehidupan ini. Dia sentiasa ada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha Agung, tempat dia mengadu masalah kehidupan dan tempat meminta perlindungan untuk keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu peranan doa terhadap jiwa seseorang Muslim. Itu doa. Kita dah faham tadi, doa adalah permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya zikir. Apa dia zikir? Menurut bahasa ialah mengingat ataupun menyebut ataupun mengenal ataupun memanggil dan sebagainya. Menurut istilah syarak ialah ibadat untuk mengingati Allah yang dilakukan dengan menyebut dan memuji namanya. Itu zikir. Zikir adalah mengingati Allah dengan hati, lisan dan juga perbuatan. Dia boleh dilakukan sama ada dengan hati ataupun dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Ianya adalah sangat penting untuk menghubungkan antara manusia dengan penciptanya. Amalan zikir adalah satu amalan khusus yang dilakukan untuk mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu zikir. Adab berzikir. Berzikir juga ada adab dia. Pertama, mestilah menyebut lafaz zikir dengan betul dan kita memahami maksud lafaz zikir tersebut. Tersebut tu kita tahu apakah yang dimaksudkan oleh sebutan kita tadi. Yang kedua, berzikir dalam keadaan bersih dan suci daripada hadas kecil ataupun hadas besar. Ini adab, ini adab saja, iaitu berzikir dalam keadaan bersih dan suci daripada hadas. Tidak semestinya kita mempunyai wuduk. Tak memerlukan wuduk. Berzikir ni tidak memerlukan wuduk. Cuma kita kalau boleh adab sebagai adab saja. Kalau boleh kita mesti dalam keadaan bersih dan suci. Yang ketiga, berzikir dengan lafaz-lafaz yang terdapat zikir dengan lafaz-lafaz yang terdapat nas Al-Quran dan hadis. Kalau boleh kita berzikir dengan lafaz-lafaz yang terdapat dalam Quran dan hadis. Yang keempat, merasa kehebatan, kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Masa kita zikir itu, misalnya kita zikir
Allahu Akbar. Kita rasa kehebatan Allah. Menggunakan suara yang perlahan. Berzikir ni disunatkan kita perlahan. Okey. Kita perlahankan suara. Perbanyakkan zikir dalam suasana genting. Semasa kita dalam keadaan yang cemas, kita disunatkan memperbanyakkan zikir. Kemudian berzikir dengan lafaz tertentu mengikut keadaan dan tempat. Ada zikir-zikir mengikut tempat tertentu, keadaan tertentu, ada zikir-zikir yang tertentu. Kemudian tidak berzikir semasa qada hajat. Semasa kita dalam tandas, kita qada buang air dan sebagainya dalam tandas, kita tak boleh berzikir. Sebab itu kita nak jaga adab berzikir mengingati Allah. Mengapa kita perlu berzikir? Mengapa perlu beradab ketika berzikir? Supaya tidak mengganggu ketenteraman orang lain. Misalnya kita zikir dengan kuat, maka dia mungkin akan mengganggu orang lain. Yang kedua, untuk mencapai kesempurnaan dalam ibadat. Yang ketiga, selaras dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun berzikir dalam keadaan yang tenang. Keempat, supaya zikir kita diterima oleh Allah. Kemudian yang kelima, supaya kita sentiasa berdisiplin dalam menunaikan ibadat. Apa kelebihan berzikir? Berzikir dapat melahirkan budi pekerti yang luhur. Dengan mengingati Allah, maka kita akan terhindar daripada melakukan perkara buruk. Yang kedua, zikir dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ini firman Allah dalam surah Al-Baqarah. Seterusnya, zikir boleh menenangkan jiwa. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenteram. Surah Al-Ra'd ayat yang ke-28. Yang keempat, berzikir dapat memperolehi keampunan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, iaitu berzikir, Allah telah menyediakan untuk mereka keampunan dan pahala yang besar. Surah Al-Ahzab ayat 35. Seterusnya, berzikir dapat melepaskan diri daripada bahaya. Bagaimana firman Allah, maka Yunus ditelan oleh ikan yang besar. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingati Allah, nescaya dia akan tetap tinggal dalam perut ikan itu hingga ke hari bangkit, hari kiamat. Surah As-Saffah ayat 142. Zikir dapat melepaskan diri daripada bahaya. Dan zikir juga dapat memperolehi pahala yang banyak, yang tinggi sini, pahala yang banyak. Kerana kita berzikir itu, kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kelebihan berzikir. Sesungguhnya peranan berzikir, pertama, dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dapat melembutkan hati seseorang. Yang ketiga, dapat melindungi diri daripada sebarang maksiat. Dan seterusnya, dapat membentuk disiplin diri yang tinggi. Ini antara peranan zikir ataupun kelebihan zikir. Itu berzikir, kita telah pun mengetahui apa dia zikir dan apa kelebihan berzikir. Sesungguhnya tawakal. Apakah yang dimaksudkan dengan tawakal? Tawakal ialah menyerahkan segala permasalahan kepada Allah dengan sepenuh hati dan berpegang teguh kepadanya, serta tetap berusaha semaksimal mungkin sehingga tidak merasa sedih dan kecewa terhadap apapun keputusan yang diberikannya. Itu maksud tawakal. Menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh hati dan berpegang teguh kepadanya, serta tetap berusaha semaksimal mungkin sehingga tidak merasa sedih dan kecewa terhadap apapun keputusan yang diberikannya. Jadi pengertian tawakal secara istilah adalah berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah berusaha dan berdoa dengan bersungguh-sungguh. Okay? Kita serahkan segala urusan kita kepada Allah. Seterusnya, rukun tawakal. Tawakal ni ada rukun dia. Pertama, kita kenalah menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah dengan sepenuh hati. Kemudian melakukan usaha dengan bersungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita yang diingini. Ada dua rukun. Pertama serah, kemudian kita usaha dengan bersungguh-sungguh. Kalau kita
Serah saja tak ada usaha, dia tak jadi. Seterusnya, ini hadis Rasulullah SAW daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW telah bersabda, jika kamu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepadamu. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Pagi-pagi keluar sarang dengan perut kosong dan pulang ke sarang petang hari dalam keadaan kenyang. Ini hadis Rasulullah. Bagaimana tawakalnya burung. Burung mereka keluar sarang pada waktu pagi dalam keadaan lapar, perut kosong, dan mereka kembali pada waktu petang dalam keadaan yang kenyang. Ini hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Sesungguhnya tawakal iaitu kita yakin sepenuhnya bahawa Allah akan menjadi penolong kita. Walaupun urusannya sangat berat dan lama, tapi kita yakin, bersemangat dan pantang menyerah. Jadi buah tawakal tu biarlah terikat dengan hukum syarak. Kita mestilah terikat dengan peraturan telah ditetapkan oleh Allah. Jadi tawakal, yakin bahawa Allah akan menjadi penolong kita, Allah akan tolong kita. Walaupun pekerjaan kita ataupun masalah kita terlalu berat dan mengambil masa yang lama, dan kita tak yakin dan bersemangat bahawa Allah akan tetap menolong kita. Apa kelebihan tawakal? Pertama, orang yang bertawakal tidak pernah tergantung pada orang lain, sebab ia menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, manusia seperti ini tidak akan pernah merasa putus asa. Dia akan terus berusaha demi mencapai tujuannya. Namun, jika mereka tidak mendapat hasil yang diinginkan, mereka menilai bahawa ada kelebihan di sebalik itu. Kiranya dia telah berusaha tapi tak dapat juga apa yang telah diusahakannya, maka dia akan menilai. Dia bersangka baik bahawa ada kebaikan di sebalik kegagalan tersebut. Orang yang bertawakal merasa yakin akan mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ia tidak tenggelam dalam masalah yang ia hadapi. Orang yang bertawakal juga akan memiliki hati dan jati diri yang kuat dalam mengambil keputusan. Ini kelebihan tawakal. Peran tawakal lagi akan menjadikan seorang itu tabah dan tidak mudah putus asa, walaupun usahanya tidak mendatangkan hasil yang memuaskan. Kemudian dia akan menambahkan keyakinan kepada pertolongan Allah dan akan menambahkan sifat ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini peranan tawakal. Okay, kita dah habis tawakal. Kemudian taubat. Apa dia taubat? Okay, taubat ialah kembali. Taubat artinya kembali. Kembali iaitu kembali semula taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah menyesal kerana melanggar perintah Allah atau larangannya. Ini taubat ni ialah kembali setelah kita kembali kepada Allah. Mengapa kita mesti bertaubat? Pertama, sebab setiap manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Setiap orang pernah berdosa, jadi dia kena bertaubat. Kemudian dosa merupakan penghalang antara manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa ni dia akan menjadi dinding, dia akan menghalang hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi dosa itu tidak terhapus, maka selagi itu kita terdinding daripada nikmat Allah. Kemudian dosa akan membawa seseorang kepada kehancuran. Dosa itu akan menghancurkan hidup dia, akan menghancurkan masa depan seseorang. Kemudian dosa akan menyebabkan seseorang itu susah untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berdosa tidak akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan hidayah itu amat penting untuk mendorong kita kepada kebaikan. Sesungguhnya bagaimana syarat-syarat taubat seseorang itu diterima oleh Allah? Pertama, dia mestilah menyesal dengan dosa yang telah dilakukan dan berhenti daripada melakukan dosa tersebut. Maksudnya dia menyesal, dia tahu bahawa benda itu berdosa. Syarat-syarat taubat diterima,
Pertama, dia menyesal. Menyesal dengan dosa yang telah dilakukan dan berhenti daripada melakukan dosa tersebut. Okey, dia pertama, dia menyesal dengan dosa yang dilakukannya dan berhenti daripada melakukan dosa tersebut. Syarat suatu ibadat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama, dia mestilah menyesal. Menyesal dengan dosa yang telah dilakukan dan sekaligus hendaklah berhenti daripada melakukan dosa tersebut. Apa maksud menyesal? Menyesal ni ialah dia rasa tak senang. Dia rasa tak senang dengan dosa yang telah dilakukan. Dia rasa kecewa dengan dosa yang telah dilakukannya dan dia telah berhenti daripada melakukan dosa tersebut. Itu syarat yang pertama. Dia mestilah menyesal. Rasa tak senang. Rasa kecewa dengan dosa yang telah dilakukan. Yang kedua, dia mestilah berjanji tidak akan melakukan dosa tersebut lagi pada masa hadapan. Berjanji tidak akan melakukan dosa tersebut di masa hadapan. Dan yang ketiga, mesti meminta maaf daripada mangsa atau orang yang dikhianatinya jika dosa tersebut melibatkan hak orang, hak manusia. Dia mesti minta maaf jika keadaan mengizinkan. Tapi jika lebih berbahaya, kalau dia pergi minta maaf, mungkin dia akan dipukul ataupun dianiayai, maka lebih baik dia pergi minta maaf. Yang keempat, taubat dilakukan sebelum tiba saat hampir dengan kematian, sakaratul maut. Taubat ni sekarang, bukan masa nak mati baru nak taubat. Sebab taubat orang yang dah sakaratul maut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syarat-syarat taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya rukun taubat. Rukun taubat pertama, mestilah meninggalkan maksiat yang telah dilakukan. Yang kedua, menyesal atas perbuatannya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut. Ini rukun taubat. Sebenarnya kebaikan, apa hikmah kita bertaubat? Pertama, untuk mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, akan dikasihi oleh Allah. Orang yang bertaubat akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, dia akan mudah mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah. Yang ketiga, memperolehi ketenangan jiwa. Yang keseterusnya, terlepas daripada seksaan api neraka, terhindar daripada amalan buruk, kemudian dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat balasan syurga daripada Allah, dan akan juga dapat mengembalikan hubungan silaturahim dengan sesama manusia. Ini antara hikmah ataupun kebaikan kita bertaubat. Seterusnya, peranan taubat. Apakah peranan taubat? Dia akan mengisahkan dan menyesali dosa yang telah dilakukannya. Yang kedua, dapat memberi ketenangan jiwa kepada pesalah kerana telah mengakui kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, dapat menghapuskan segala kejahatan dan dosa yang telah dilakukan. Yang keempat, dapat melahirkan semangat daya juang yang kuat dalam mempertahankan diri daripada mengulangi dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Yang kelima, dapat memperbaharui keimanan dan keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, dapat menukarkan kejahatan dengan kebaikan. Dan yang ketujuh, dapat mengalahkan nafsu yang sentiasa menggalakkan ke arah kejahatan. Ini antara peranan taubat. Mengapa kita mesti bertaubat. Seterusnya, mujahadah. Apa dia mujahadah? Mujahadah ialah berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam perjuangan memelihara diri daripada perbuatan dosa. Bersungguh-sungguh untuk berpindah daripada kebiasaan buruk kepada kebiasaan yang baik. Dari baik menjadi lebih baik dan bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Mujahadah ni ialah kita usaha dengan bersungguh-sungguh untuk memelihara diri kita daripada perbuatan dosa. Itu maksud mujahadah, bersungguh-sungguh dalam memelihara diri daripada perbuatan dosa. Ataupun bersungguh-sungguh untuk berpindah daripada kebiasaan buruk kepada kebiasaan yang baik, ataupun daripada baik menjadi lebih baik, dan bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Apakah ciri-ciri orang yang bermujahadah? Pertama, dia mempunyai kemampuan untuk mengawal perilaku dalam menghadapi situasi yang tidak diingini. Yang kedua, dia sentiasa menghindarkan diri daripada perbuatan yang negatif.
Yang ketiga, mampu mengendalikan hawa nafsu ketika melihat sesuatu yang disenanginya. Yang keempat, dia sentiasa meningkatkan ibadat untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, dia sentiasa menjauhi perkara-perkara maksiat. Okey, ini antara ciri-ciri orang yang bermujahadah. Orang yang bermujahadah. Okey, seterusnya, apakah amalan-amalan yang boleh meningkatkan mujahadah kita dalam melawan hawa nafsu? Okay, yang pertama, kita mestilah sentiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, sentiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang kedua, sentiasa melakukan perintah Allah seperti solat, puasa, zakat dan haji dan sebagainya. Kita sentiasa melakukan perbuatan baik. Dan yang ketiga, sentiasa menjauhi perbuatan yang dibenci, yang dicela oleh orang ramai, yang mendatangkan dosa. Kita jauhi. Itu cara kita nak meningkatkan mujahadah kita. Apakah hikmah? Apakah kebaikan yang kita akan perolehi jika kita mengamalkan sifat mujahadah ni? Yang pertama, dapat meningkatkan kesabaran kita dalam menghadapi sesuatu keadaan. Yang kedua, dapat mempertimbangkan keperluan hidup sesuai dengan kemampuan diri. Okay, kita dapat mempertimbangkan keperluan hidup kita sesuai dengan kemampuan diri kita. Yang ketiga, dapat meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, dapat mengeratkan tali silaturahim dengan orang lain. Yang kelima, akan terhindar daripada perkara maksiat. Yang keenam, dapat terhindar daripada sebarang perbalahan dan perselisihan. Yang ketujuh, dapat mengurangkan rasa gelisah, cemas, iri hati dan tidak puas hati terhadap sesuatu. Dan akhir sekali, dapat meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kebaikan apabila orang itu mempunyai sifat mujahadah. Okay, seterusnya, muhasabah. Apakah yang dimaksudkan dengan muhasabah? Muhasabah ialah perbuatan menilai diri sendiri dan melihat kekurangan diri sendiri. Dia sentiasa menilai diri sendiri. Dia nilai diri dia sendiri. Bukan orang lain nilai. Dia nilai diri dan dia melihat kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya dan dicuba perbaiki. Apakah ciri-ciri orang yang sentiasa bermuhasabah? Pertama, dia sentiasa menilai perbuatan dosa yang telah dilakukannya. Yang kedua, dia sentiasa bertaubat atas segala perbuatan dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, sentiasa menjaga diri daripada perbuatan maksiat dan dosa. Dan yang keempat, sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam, sentiasa memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Itu ciri-ciri orang yang bermuhasabah. Apa kepentingan muhasabah? Pertama, dapat mendidik diri agar sentiasa mencela segala kejahatan yang pernah dilakukan yang boleh menjadi penghalang untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan mendidik diri dia supaya membenci segala kejahatan yang pernah dilakukannya. Yang kedua, melahirkan perasaan bertanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya serta makhluk-makhluknya yang lain. Yang ketiga, dapat menjauhkan diri daripada perbuatan dosa dan maksiat. Yang keempat, dapat merancang masa hadapan ke arah yang lebih baik. Itu kepentingan muhasabah. Itu muhasabah. Jadi kita telah pun belajar, mempelajari apa dia amalan-amalan yang boleh memberikan kita, yang boleh meningkatkan keimanan kita, boleh menguatkan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, doa, zikir, tawakal, taubat, mujahadah dan muhasabah. Sebenarnya banyak lagi amalan-amalan lain, tapi yang kita pelajari dalam bab ini hanya 6 amalan ini saja. Okey. Seterusnya, apakah rumus? Pertama, kita yakin dengan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita mestilah tunduk dan patuh hanya kepada perintah dan hukum Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Yang ketiga, kita mengharap dan meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okay, dan akhir sekali sebagai penilaian,
Macam biasa, ni ada link ni, saya akan bagi link ni. Saya akan letakkan di bawah komen. Jadi pelajar boleh ambil situ, boleh ambil situ. Misal ni, misal taubat. Okey. Sesuai dengan bersungguh-sungguh untuk melawan dan menentang hawa nafsu. Itu mujahadah. Memohon sesuatu kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolak sebarang perkara yang tidak baik. Itu berdoa. Dan begitulah seterusnya. Ibadah dengan mengingati Allah di mana sahaja dengan cara yang boleh. Ibadah dengan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala di mana sahaja dengan cara yang dibolehkan oleh syarak seperti melalui ucapan, perbuatan atau dengan hati. Itu berzikir. Okey. Dan saya rasa itu saja untuk kita pada kali ini. Mudah-mudahan pelajar semua dapat, pelajar telah pun memahami apa yang telah kita bincangkan pada kali ini. Okay, kita akhiri majlis kita, pertemuan kita ini dengan baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر